Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wasahbihi ajma'in. Sebelum kita start lebih lanjut, saya mulakan dengan pantun sikitlah untuk menceriakan hari kita pagi ni. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang saya ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Yang berusaha Puan Zimi Retas selaku penceramah jemputan kita pada sesi perkongsian ilmu kursus PSH webinar siri yang ketiga pada pagi ini. Yang dihormati pensyarah-pensyarah dari Politeknik Tun Said Nasir Said Ismail, yang dihargai dan dialu-alukan semua peserta luar yang turut menjayakan program pada pagi ini. Untuk makluman semua, peserta sesi webinar yang dikasihi sekalian, Puan Z yang merupakan penceramah kita pada pagi ini turut merupakan Ketua Pegawai E-Learning di Politeknik Tun Said Nasir Said Ismail. Saya selaku moderator, Puan Siti Nur Hazira binti Rahim, merangkap Pegawai E-Learning PTSN, mewakili pihak bersetia amat berbesar hati menerima kehadiran Tuan Puan dalam sesi webinar siri ketiga ini. Tajuk webinar pada hari ini iaitu 9 Ogos 2021 adalah Assembler Augmented Reality for Everyone. Dijangka perkongsian sesi webinar pada pagi ini akan berlangsung selama 1 jam sehingga pukul 11 pagi. Selain webinar pada pagi ini, kita telah menjalankan sesi webinar, dua sesi webinar yang terdahulu iaitu Created Augmented Reality in Your Classroom, Metaverse dan Augmented Reality Cross Leopard, dan dua sesi webinar yang telah berlangsung sebelum ini. Puan-puan yang tak sempat untuk menghadiri sesi tersebut bolehlah ke laman web, ke YouTube PTSN Shout TVET di YouTube, dan tuan-puan bolehlah mendengar kembali sesi perkongsian tersebut. Sebelum itu, saya menggalakkan tuan-puan untuk subscribe dan tekan notification supaya sesi-sesi seterusnya tuan-puan mendapat alert untuk mengikuti sesi webinar tersebutlah. Sesi webinar yang dianjurkan oleh Universiti PTSN ini semuanya ada 6. Kita telah menjalankan 2 dan hari ini adalah yang sesi yang ketiga. Seterusnya sesi yang ketiga yang seterusnya tuan-puan boleh follow lah tarikh yang ditetapkan pada 24 Ogos, 26 Ogos dan 17 Ogos. Selain di YouTube, tuan-puan boleh juga terus ke Telegram PTSN Shout TVET untuk mengikuti sesi perkongsian yang telah disediakan. Okey, bagi melancarkan proses webinar untuk memudahkan tuan-puan, disarankanlah ada komputer dan laptop sendiri. Tapi sekarang kita fahamlah masing-masing ada kekangan sementara anak-anak belajar PDPR di rumah. Okey, kita boleh juga menggunakan telefon masing-masing. Dengan syarat tuan-puan downloadlah Microsoft Teams dan mempunyai capaian internet yang stable supaya proses sharing ni berlaku dengan lancar. Dan tuan-puan sila hadir sebelum webinar bermula untuk mengelakkan masalah teknikal yang berlaku. Biasalah kita kalau dalam online ni kita tak boleh jangka. Sometimes ada line okay, sometimes slow sikit. So bagi melancarkan, so kita galakkan untuk hadir awal lah. Okey, sebelum kita teruskan sesi perkongsian, eloklah kiranya kita kenal sedikit dahulu tentang latar belakang institusi bersetia ni, which is Politeknik Tun Said Nasir. Okey, Politeknik Tun Said Nasir ditubuhkan pada tanggal 1 April 2014. Merupakan tarikh keramat di mana bermulanya satu organisasi penubuhan Politeknik Tun Said Nasir Said Ismail. Dengan pada mulanya, tenaga kerja hanya seramai 17 orang sahaja pada waktu itu yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah politeknik dan serta staf sokongan. Sekarang sudah hampir 7 tahun Politeknik Tun Said Nasir ditubuhkan dan staf pun sekarang sudah ramailah melepasi 100 orang. PTSN mula beroperasi di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah di Kuantan, memandangkan kampus tetap bertempat di Paguh pada masa itu masih dalam pembinaan. So waktu pembinaan awal-awal semua beroperasi di Kuantan. Politeknik Tun Said Nasir mempunyai 2 jabatan induk iaitu Jabatan Teknologi Kimia dan Makanan dan Jabatan Kejuruteraan Petrokimia. Dan jabatan sokongan iaitu Jabatan Matematik, Sains dan Komputer
serta Jabatan Pengajian Am. Jabatan sokongan ini memainkan peranan untuk membantu Politeknik Tun Said Nasir beroperasi dengan lebih lancar. Pada awalnya PTSN ni hanya menawarkan 2 program sahaja, namun selepas lama beroperasi telah menawarkan sebanyak 6 program utama, iaitu Diploma Teknologi Makanan, Diploma Teknologi Kimia Lemak dan Minyak, Diploma Kejuruteraan Proses Petrokimia, Diploma Kejuruteraan Kimia, Diploma Kejuruteraan Elektrik Instrumentasi, Diploma Kejuruteraan Mekanikal dan Petrokimia. So bagi pihak tuan-puan yang mendengar sesi perkongsian pada pagi ini, jikalau ada anak-anak ataupun jiran-jiran ataupun kenalan sahabat handai yang anak-anak untuk menyambung pengajian, bolehlah war-warkan tentang kursus yang ditawarkan di Politeknik Tun Said Nasir ni. Segala maklumat boleh dicapai melalui pautan laman web PTSN. Dan bermula dari Disember 2014, nama Politeknik Tun Paguh ditukarkan secara rasmi kepada Politeknik Tun Said Nasir Said Ismail, ataupun short form ni dikenali sebagai PTSN. Okey, untuk peringatan mesra kepada semua peserta yang hadir, jika terdapat pertanyaan, boleh ajukan pertanyaan tuan-puan di ruang chat YouTube Live. Dan moderator akan cuba jawab dari semasa ke semasa lah, dan berlink dengan penceramah. Sesi Q&A juga akan dibuka 10 minit terakhir sebelum berakhirnya sesi webinar ini. Link kehadiran pula akan diberi pada sesi akhir webinar, dan saya sangat-sangat berharap supaya tuan-puan tidak share link tersebut kepada di media-media lain dan kepada rakan yang tidak hadir. Link kehadiran akan dibuka sejam sahaja selepas sesi webinar tamat. Okey, seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Puan Zin selaku penceramah untuk berkongsi dengan kita semua mengenai tajuk Assembly Augmented Reality for Everyone. Dipersilakan Puan Zin. Azira. Okey, saya sharekan slide ni, nampak ya? Okey, alhamdulillah hari ni hari ketiga lah, siri ketiga Augmented Reality. Saya kongsikan sedikit lah yang boleh kita aplikasikan di dalam kelas ataupun di dalam e-book dan sebagainya. Okay, hari ni saya nak memperkenalkan Assembler, Augmented Reality. Okey, untuk Assembler ni simbol dia, huruf A. Seperti apps lain, kita perlu download lah ADU ni ke dalam handphone dengan download di Apple Store ataupun di Play Store. Jadi saya rasa semua dah download kan, sebab dia mengambil masa lah kalau kita lambat, kalau kita download sekarang lah. Okey, pengenalan untuk Assembler Edu ni, dia adalah education platform untuk kita belajar ataupun buat objek ataupun learning experience dalam bentuk 3D ataupun AR. Jadi kita punya PDP tu akan jadi lebih menarik lah. Objek 3D yang bergerak-gerak, colourful dan sebagainya. Okey, untuk Edu Assembler ni, dia ada banyak aset-aset ataupun objek-objek 3D dan AR. Kat sini dia kata equipment dia ada lebih kurang 1000 plus 3D objek, text, picture, video dan annotation tools yang sedia ada dalam Assembler ni. Dan a visual classroom to engage with your classroom, and 120 plus ready to use AR learning material with various topic. Okay, jadi Assembler ni dia dah sediakan platform untuk community yang gunakan dia punya apps ni dan boleh sharekan objek-objek ataupun aset-aset yang mereka dah bina ke dalam platform Assembler juga. Jadi kita boleh gunakan semula objek-objek aset-aset ni di dalam Assembler. Selain daripada kita boleh buat juga sendiri. Okay, jadi we believe that augmented for education should be accessible for everyone, everywhere and anytime. Inilah dia punya misi lah.
Okey, untuk assembler ni dia ada dua versi. Satu versi smartphone dan juga versi PC. Okey, untuk kita buat objek lah 3D ni. Jadi untuk perkongsian saya hari ni, saya lebih kepada nak tunjukkan guna smartphone. Sebab guna smartphone ni lebih kepada kita gunakan tools-tools yang dah ada dalam assembler. Kalau PC tu lebih kepada kita nak design baru objek daripada basic untuk bina design yang baru. Jadi kalau advance tu lebih kita guna PC, tapi kalau yang lebih mudah yang sedia ada, kita gunakan aset-aset sedia ada, kita guna phone saja. Okey, bila kita dah install apps ni, assembler, kita kena sign in. Sign in tu dia guna Facebook dan guna Apple ID. Dia tak boleh guna Gmail. Jadi kena guna Facebook lah. Ataupun Apple ID. Okey, ini adalah logo dia tu. 4 segi huruf A, EDU. Okey, ini adalah paparan bila kita first time buka apps ni lah. Okey, yang paparan besar ni, kotak yang besar ni, ini adalah paparan tab iPhone. Okey, dia lebar. Kalau telefon Android, dia lebih kecil lah. Tapi kalau kita scroll, dia ada semua button ni. Okey, kat belah bawah sekali tu, dia ada kategori. Education, art, character, entertainment, teknologi. Okey, kat bawah sekali, ada gambar patung putih ni, ada campur. Jadi kita klik kat sini untuk create new 3D lah ataupun AR. Itu step pertama dia. Biasanya kalau pengguna pertama, dia akan keluar tutorial. Dia akan ada pop-up tutorial tu. Kita follow je dia punya arahan tu. Sebab dia nak suruh kita mahir menggunakan handphone. Terutama menggunakan jari. Sebab handphone ni kita drag guna jari. Jadi kalau kita tak biasa macam guna jari untuk main game. Kalau tengok anak-anak kita selalu main game 3D. Kan, dia tangan dia pantas kan. Pantas dan cekap untuk gerak-gerakkan jari jemari tu. Jadi untuk apps ni pun sama, tangan kita pun kena walaupun tak pantas tapi perlu mahir, jangan salah scroll. Sebabnya image tu akan terbalik. Dia akan terbalik, ke belakang, terbalik macam mana. Jadi kadang-kadang kita tak jumpa mana objek asal dia. Okay, bila kita dah klik campur tadi tu, kita akan dapat dua jenis kotak ni, chosen and editor. Yang pertama simple editor, yang kedua classic editor. Seperti gambar ni, kotak kuning ni, objek kuning ni. Okay, untuk simple editor ni adalah editor yang sedia ada di dalam assembler. Maknanya orang lain buat, assembler dah sediakan template dan aset-aset yang ada, kita gunakan saja. Untuk classic editor, kita buat sendiri daripada crash, macam Lego lah. Kita bina Lego tu sampai jadi satu binaan rumah ke, kereta ke. Jadi classic editor adalah lebih advance. Simple editor lebih mudah lah. Kita just guna aset yang sedia ada. Kali ini saya akan tunjukkan simple editor. Bila kita klik simple editor tu, kita akan dapat paparan macam ini. Kotak-kotak ni. Okay. Kotak-kotak ni adalah paparan dipanggil kawasan marker area. Kotak yang besar tu adalah marker area. Maknanya objek-objek yang kita nak masukkan semua mesti berada dalam kotak yang besar tu. Tak boleh terkeluar. Bila objek kita terkeluar daripada kotak yang besar tu, bermakna bila kita scan nanti image kita terkeluar daripada telefon. Dia terpotong lah. Dia macam tercrop gitu. Terpotong. Jadi kita kena zoom in, kecilkan image tu. Guna jari tadi tu sampai dia boleh betul-betul masuk dekat marker area ni. Okay, ada dua ni. Dalam marker area ni, dia ada 5 jenis kita boleh masukkan. Kita boleh masuk 3D, image 3D, kita boleh masukkan teks,
Kita boleh masukkan video, boleh masukkan image, boleh masukkan pin. Bila kita klik campur warna biru ni, dia akan keluarlah 5 perkara tadi tu. Jadi kita klik, katakan 3D. Klik 3D tu. Tadi kalau kita klik 3D tadi, dia akan keluar image 3D. Dia akan keluar aset-aset dia. Okay. Yang ini adalah cara macam mana kita nak drag kita punya finger. Ada 4 cara. Yang pertama, levitate. Levitate ni kita guna 2 jari rapat. Kita gerakkan atas bawah. Yang kedua, scale besar. Kita guna ibu jari dan jari telunjuk. Kita scroll besar, scale kecil. Yang ketiga, move. Guna jari telunjuk. Gerakkan kiri kanan. Dan yang keempat, rotate. Kita boleh gerakkan jari telunjuk juga. Jadi image kita tu akan berpusing-pusing, 3D. Okay. Ini adalah cara kita nak gerakkan finger tadi. Dalam tutorial ni pun dia ada pop up buat latihan supaya kita boleh try macam mana kita nak gerakkan jari kita masa buat editing ataupun nak add image tadi. Okey, bila kita nak add tadi 3D ke apa, kita dah select image 3D tu, dia akan keluar ring warna oranye ni. Ring ni adalah tempat kita nak tap the object. Kita nak letak objek yang kita dah pilih tadi, 3D tadi, nak letak dekat ring ni. Kita tap kat ring ni. Okey. Lepas tu phone kita kena facing dekat lantai lah, flat face. Lepas tu kita kena cari-carikan mana objek yang kita dah pilih tadi. Okey. Step yang ini agak lambat bergantung pada internet ataupun telefon. Kadang-kadang phone tu dia lambat scan flat surface ke apa, dia tak keluar-keluar ring ni. Ring ni tak keluar-keluar, dia lambat. Jadi ambil masa jugalah nak dapatkan ring ni dengan nak scan bagi objek yang kita dah pilih tadi keluar dekat phone kita. Okey, ni step place object. Okey. Ini contoh saya ambil daripada 3D image tadi yang gambar cowboy tu kan. Kita klik tu ada banyak 3D. Saya ambil gambar orang ni sebenarnya adalah gambar organ gambar organ. Saya dah zoom kecil. Okey. Saya placekan dekat marker area tu. Okey, marker area. Lepas tu saya placekan teks kat bawah tadi ada T kan. Sebelah image 3D tu ada teks. Saya masukkan teks sistem organ badan. Jadi ada 2 kat sini. Ada objek 3D, ada teks. Jadi saya scroll ni. Tadi pandangan ni pandangan atas. Yang ni pandangan depan. Tapi dia masih di dalam marker area. Okey, kotak yang ni saya boleh zoom. Boleh zoom ke dalam lagi, boleh nampak organ dalam badan, organ, tulang dan sebagainya. Okey, yang ini sama lagi, saya boleh zoom lagi. Kalau tadi nampak tulang, boleh tulang dan buah pinggang. Sekarang ni saya zoom lagi, boleh nampak buah pinggang je. Boleh gerak-gerakkan ke kiri ke kanan, terbalikkan pusingkan, rotatekan buah pinggang ni pun boleh. Jadi kita nampak buah pinggang ni ada saluran merah, biru. Memang jelas lah 3D ni. Okey, yang ni pandangan atas. Yang tengah ni, yang kanan ni untuk pandangan otak dan tengkorak. Kita boleh gerak-gerakkan jari kita untuk zoom in. Okey, sekarang ni saya nak masukkan video. Okey, video. Sama juga yang tadi, yang ada 5 ni. Yang ada 5 ni kan, 3D, text, video. Yang ini, video yang ini. Okay, bila kita klik yang ini, okay, akan keluar satu paparan putih macam ni lah. Okay, kita minimizekan sampai betul-betul masuk bawah marker area. Maknanya dia size ni. Kalau kita nak kecilkan lagi, kita boleh resize lah. Kita guna jari, resizekan size video tu. Bila kita dah place template video ni kat sini,
kat bawah tu ada dia punya properties. Ada URL tu, kita boleh paste URL yang kita nak play untuk video ni lah. Kita paste kat bawah ni. Lepas tu setting lain, autoplay ke, nak loop ke, nak green screen punya video ke, kita boleh tick lah yang mana satu. Okay, selain tu tadi kita boleh buat custom 3D object. Ini kita kena buat dalam Assembler Studio. Yang ini untuk image baru lah. Image baru maknanya kita nak design image baru. Kita kena download Assembler Studio di PC lah. Di PC kena sign in, download account. Lepas tu edit lah. Seperti guna phone tapi yang ni guna PC. Dan file yang diterima oleh assembler ni .fbx. FBX. Jadi FBX ni hanya boleh digunakan di assembler je. Itu kelebihan dan kelemahan ni lah. Dia buat apps hanya image 3D file dia je boleh gunakan untuk assembler. Tak boleh digunakan untuk apps 3D yang lain lah. Sebab kita buat dekat assembler. Okey, seterusnya ini pun macam tadi tu. Bila kita mula-mula kita create tu, dia akan keluar tutorial. Dia ajak kita macam mana nak gerakkan market area ni. Let's start. Dia suruh guna jari, gerak macam mana kan. Kita kalau dah buat, okey kita klik done. Okey, ni contoh belah kanan ni. Saya dah letakkan 3D kat belakang ni. Text. Yang putih tu video. Yang gambar ni terkeluar sebenarnya. Terkeluar daripada marker. Saya rasa tak nampak nanti. Okay. Dia mesti kat dalam. Okay. Kalau tengok yang kat sini, ini market area dia kita mesti belah depan. Okay. Kat depan ni kan ada perkataan front. Front ni mesti kat depan. Maknanya ni adalah paparan depan kita. Ni paparan depan. Sistem organ badan. Lepas tu ada 3D, ada video. Kalau yang tengah-tengah ni, dia terbalik. Front dia dekat belah belakang. Jadi ni adalah pandangan belakang. Kan kadang-kadang kita drag tu dia berpusing. Dia punya marker area berpusing, objek dia berpusing. Jadi kita kena betulkan balik. Front ni mesti dekat sinilah, kat depan. Jadi bila kita scan tu, image tu betul. Tak terbalik. Jadi kita kena pandai gerakkan jari. Nak dapatkan posisi asal dia. Okay, any features dalam assembler ni, kita boleh publish, download marker, capture image dengan record video. Okay, record video ni saya tak pernah cuba lagi. Saya baru cuba publish dengan download marker. Ini dia punya yang kita boleh buat. Dan ini adalah marker yang saya dah buat tadi tu. Boleh scan. Kalau siapa yang dah download, boleh scan ni. Akan keluar gambar organ badan tu saya dah buat dan publish lah dia punya marker. Bila kita scan yang ini, kita akan nampak dia punya 3D dan AR. Okay, lepas tu kat bawah ni dia ada nyatakan size untuk marker ni 10 x 10 cm. Ini kalau kita nak print dalam e-book ke. Jadi kalau kita buat dalam e-book, kita kena nyatakan lah pelajar kita kena download apps ni dulu, baru boleh scan lah yang ini. Baru dia keluar dekat assembler tu. Seterusnya kita boleh explore. Dalam assembler ni ada banyak sangat dipanggil apa? Kategori. Kategori dia ada pecah-pecahkan all, education, animal dan sebagainya. Kita boleh tengok semua kategori-kategori ni. Kat bawah ni tadi home. Kita boleh explore. Kat explore ni kita boleh cari kategori yang kita nak lah. Boleh tengok satu-satu, scroll. Yang mana yang kita berminat lah. Ada yang okey, ada kaitan dengan subjek kita, kita boleh guna. Terutama subjek sains. Subjek sains banyak sangat. Subjek kimia, banyak sangat dalam assembler ni. Kita boleh guna je 3D, AR yang dia dah buat. Okay, ni yang scan tadi. Okay, ni contoh AR book. Ada yang kena bayar ni. Yang free, kita boleh tengok lah. Okay, ni contoh lagi. Untuk popular education category. Dia akan keluar macam kita klik tadi tu kan. Kita klik dia keluar ni.
Dia ada follower. Kalau kita nak follow orang ni punya design pun boleh. Kita nak love, kita nak gunakan. Kalau kita nak tengok, kita tekan view 3D ni. Kalau nak view AR, kita klik view AR. Nanti nampak lah. Dia pun timbul lah image tu. Image saya ni, saya scan ni malam. Jadi belakang dia hitam. Saya tutup lampu, jadi belakang dia hitam. Kalau paparan tuan-puan, belakang ni adalah lantai lah. Kalau kita scan dekat lantai, belakang tu lantai lah. Yang hitam ni lantai. Jadi ni adalah image AR. Dia di atas lantai sepatutnya. Jadi kita boleh gerakkan. Untuk yang ni nampaklah dia punya wireless komponen apa ni kan. Kita boleh zoom in, zoom out. Okey, contoh lagi ni nitrogen. Kimia. Okey, ni paparan dia. Kita boleh view 3D ataupun view AR. Kita klik. Nanti kita nampak ni. Okey, mula-mula kalau kita nak cuba, kadang-kadang kita nampak dia leper, terbaring. Kita tak nampak macam gini berdiri kan. Benda ni kena cuba. Bila kita scan tu, kita cuba. Nampak tak? Okey, ni nitrogen ni. Atom dia kat luar ni, katakan elektron dia. Dia berdiri. Kadang-kadang dia leper. Jadi kita kena pandai gerakkan jari tu. Supaya nampak. Kena zoom in, zoom out. Sampai nampak dia punya 3D tu. Okay. Okay, contoh yang nitrogen ni. Selain daripada image 3D ni. Dia ada nota kat bawah ni. Okay. Dia masukkan nota. Maknanya dalam assembly ni boleh masukkan nota sikit. Okay. Dan dia ada dua page. Macam scenes. Dua scenes. Okay, ni page yang pertama. Ni page yang kedua. Page kedua ni dia letak gambar bom. Okay, dia nyatakanlah nitrogen function ni apa-apa. Okay, dia ada 2-3 page. Maknanya boleh jugalah digunakan dalam assembler ni. Selain daripada tadi text video. Dan dia boleh guna, boleh buat scenes yang berlainan lah. Next scenes. Okay, selain tu, bila dah siap tu semua. Kita boleh dekat atas tu ada garis ni, menu ni. Bar, 3 bar ni. Kita boleh save kita punya image. Kita boleh tengok tutorial. Boleh export 3D. Generate marker. Ataupun nak reset lah. Rename object ke. Rename project ke. Kita ada nak buat project lain pun boleh. Bila dah siap tu kita boleh play ni. Sebelum kita publish tu. Tekan play ni. Kalau macam video tu nampaklah dia bergerak kan. Video, teks, sebagainya lah. Ni kalau image 3D kita cuma nampak image tu bergerak kalau kita gerakkan jari kita. Okey, ini adalah jenis-jenis tutorial yang ada. Tutorial yang ada di dalam assembler. Kita nak tahu browse gallery, color change, color swatch, duplicate, place object, changing material, rotate, resize, move. Ini bagi aset-aset yang sedia ada ni. Aset-aset yang ada ni kita boleh ubah yang ini je. Okey, ada nak tanya? Ataupun ada yang nak cuba mana-mana lah. Ni ke kan? Ada yang dah pada cuba? semua peserta, jika ada soalan boleh tanya directly kepada puan penceramah kita lah. Okay, untuk dapatkan experience ni, kita kena klik sendiri guna phone. Atau view AR tadi. Contoh ni. View 3D ni ataupun view AR ni dapatkan dia punya image. Barulah kita nampak lah bila nak guna apps ni. Ada yang nak share pernah dah cuba buat ke? Sebab assembly ni agak lambat jugalah. Mungkin sebab internet ataupun telefon ke kan. Nak download dan sebagainya lah. Nak download view AR tu dia nak download, dia nak scan apa tu. Ring tu nak keluar pun dia ambil masa juga. Kalau tidak image tu tak keluar. Ada persoalan ataupun nak sharing session ke dengan penceramah dan kita semua, bolehlah raise up your hand and ask ataupun share the experience dengan penceramah kita. Email semula. Tetapi bila saya try buat, dapatlah yang macam Kak Zin cakap tu, 3D
kita boleh dapat. Cumanya saya nak dapatkan link tu, share link tu kan, URL tu. Dia macam kalau kelab tak boleh nak klik. Dia tak boleh klik. Share. Dah dapatkan URL link. Untuk download marker boleh tak? Download marker boleh. Boleh, share tak boleh. Sebabnya Saya nak dapatkan URL link tu. URL sekejap. Sebab tadi saya nampak. So, saya tak pernah guna share. Pernah guna share. Publish. Tak pernah guna, nanti saya tengok. Kalau tengok kat sini kan, sekejap. Nampak tak share ni? Slide ni kan? Ya. Kan? Button share tu dia tabu kan? Perasan tak? Dia macam tak bagi kita buat share. Dia cuma bagi kita download marker. Sahaja, betul? Mungkin share tu berbayar. Sebab Assembler ni juga ada versi berbayar juga. Okay, faham. Mungkin dia versi berbayar sebab dia pelabur ni dia boleh, tapi kadang-kadang ada benda yang kita tak boleh nak klik. Mungkin dia versi berbayar lah. Kita boleh download marker. Ni marker yang akan tunjuk ni. Boleh download. Lepas tu kalau scan akan nampak 3D dan AR yang. Cik, ada apa-apa soalan seterusnya daripada peserta yang lain? Ini adalah link kehadiran untuk sesi webinar siri ketiga pada pagi ini.